اقرأ كتاب الله ترق جنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 91. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Pengajaran ayat 89 dan 90. Pengajaran ayat 89 dan 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa ma ishtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah baghyan an yunazzilallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi. Waba'u bighadabin ala ghadab walil kafirin azabun muhin. Okey, pengajaran daripada dua ayat ni. Pertama, anugerah terbesar daripada Allah kepada manusia ialah Al-Quran. Anugerah terbesar daripada Allah kepada hamba-Nya ialah Al-Quran. Allah sebut min fadlihi. Sama juga Allah sebut dalam surah Yunus ayat 58. Surah Yunus ayat 58. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katalah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, maka yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Allah perintah supaya Nabi beritahu pada umatnya, anugerah Allah dan rahmat Allah yang terbesar ialah Al-Quran. Maka hendaklah manusia bergembira dengan Al-Quran. Yang kedua, orang Yahudi sangat mengetahui bahawa Nabi SAW akan dibangkitkan. Bahkan mereka yakin dengan Nabi yang akan dibangkitkan itu, mereka yakin dengan Nabi yang akan dibangkitkan itu akan menjadi penyebab mereka akan menang dalam peperangan menentang musyrikin di Madinah. Yang ketiga,
kebanyakan orang Yahudi tidak pernah tunduk kepada kebenaran. Kebanyakan orang Yahudi tidak tunduk kepada kebenaran, walaupun pada awalnya mereka mengakuinya. Walaupun pada awalnya mereka mengakuinya. Yang keempat, sesiapa yang mengakui kebenaran tetapi akhirnya menolaknya, ia menyerupai Yahudi. Yang keempat, yang kelima, orang kafir berhak untuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhak untuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kekufurannya. Yang keenam, tidak harus seseorang itu melaknat orang kafir yang tertentu. Tidak harus seseorang itu melaknat orang kafir yang tertentu. Melainkan disebut secara umum sahaja. Contoh kita sebut nama orang kan, Balakrishnan dilaknat oleh Allah. Sebut nama tak boleh. Tapi kalau kita sebut secara umum, siapa yang kufur kepada Allah, dia akan dilaknat. Itu dibolehkan. Sebagaimana Allah melaknat orang kafir dalam ayat ni. Kenapa kita tak boleh melaknat orang kafir secara individu? Sebab kita tidak tahu di hujung kehidupannya. Mungkin dilaknat hari ini tapi besok dia beriman dan mati dalam iman. Dan yang melaknat pula mungkin hari ini beriman, di hujungnya tak beriman. Okey, itu orang kafir yang belum mati. Kalau orang kafir yang dah mati, boleh tak kita laknat dia? Sebab dia memang mati dalam kafir. Boleh ke tak? Ada tiga. Pertama, kita boleh laknat orang kafir secara umum. Sesiapa yang kufur kepada Allah, semoga Allah melaknatnya secara umum. Yang kedua, tidak boleh ataupun haram kita melaknat orang kafir secara khusus yang masih hidup. Kerana di hujung kehidupannya kita tidak mengetahuinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Zoom suara okey ya? Kurang jelas, Ustaz. Kurang jelas ha? Dia ekor, Ustaz. Sekarang okey aku. Sekarang okey tak? Okey dah. Okey. Yang Facebook okey. Okey. Jadi ada tiga kategori orang kafir ni. Adakah kita boleh melaknat mereka? Suara tak clear ke? Tak berapa clear, Ustaz. Kurang Ustaz. Tak macam biasa. Kenapa tak macam biasa? Mic macam biasa. Okey Ustaz. Okey.
Okey dah. Oh, ada masalah teknikal. Okey Okey, kategori yang ketiga, orang kafir yang dah mati. Boleh tak kita melaknat dia? Sebab dia mati, memang mati dalam kafir lah. Semoga Allah melaknat orang kafir yang mati semalam tu. Boleh ke tak boleh? Tak pernah kan? Ya? Kalau jelas memang boleh tak? Ni nak jawab ke nak tanya ni? Jawapannya tak boleh. Sebab ada satu hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi kata, la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Nabi kata, la tasubbu al-amwat, jangan kamu mencela orang-orang yang dah mati, umum, sama ada Islam ataupun kafir. Kenapa? Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, sebab mereka telah lakukan apa yang mereka buat semasa kat dunia. Jadi bila mereka dah buat, serah kepada Allah. Tak perlu kita nak tambah-tambah lagi dengan melaknat dia. Satu. Sebab yang kedua, tak boleh melaknat sebab dia akan menyakitkan hati keluarga si mati tu. Kan, mungkin anak dia seorang yang baik kan. Tapi bila kita melaknat bapa dia yang meninggal tu, dia kecil hati dan mungkin menyebabkan dia semakin jauh daripada Islam. Okey, yang ke-7 kan. Pengajaran daripada dua ayat ni, ayat 89 dan 90. Pengajaran yang ketujuh. Ustaz, minta maaf Ustaz. Ya. Boleh tanya satu? Tadi kita dilarang melaknat orang kafir. Adakah sama juga kalau ada orang Islam yang meninggal, kata dia tu confirm punya ahli syurga, dia terbaik. Tak boleh kan Ustaz? Itu urusan dia baik kan? Dia kalau kita dalam bentuk berdoa tak apa. Semoga si fulan menjadi ahli syurga, itu tak apa. Tapi kalau kita sebut dalam bentuk macam yakin dia tu memang ahli syurga sebab dia masa hidup kaki masjid, itu tak boleh. Sebab dia masa dia mati tu dahi dia berpeluh sampai basah lantai kan. Itu tak boleh. Sebab Nabi pernah tegur seorang sahabat, seorang wanita, bila suaminya meninggal, dia kata, hani'an ya Abas Sa'ib. Dia kata, bertuahlah wahai kamu, wahai Abas Sa'ib, iaitu suami dia yang baru meninggal. Maksud dia bertuah tu makna suami dia ahli syurga lah. Maka Nabi pun tanya wanita ni, dari mana kamu tahu suami kamu ahli syurga? Aku pun tak tahu. Mana tak boleh, Nabi tegur. Kita hanya boleh berdoa, semoga suami saya dimasukkan dalam golongan ahli syurga. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Yang ketujuh, kekufuran Bani Israel adalah disebabkan dengki. Kekufuran Bani Israel adalah disebabkan dengki, bukan kerana kejahilan. Yang ke-8, sesiapa yang menolak kebenaran, kerana kebenaran itu dibawa oleh orang yang kurang daripadanya, maka dia menyerupai Yahudi. Yahudi tolak Nabi Muhammad sebab apa? Sebab dia rasa Muhammad tu kedudukan Muhammad lebih rendah daripada bangsa dia. Itu perangai Yahudi. Jadi pengajaran untuk kita, bila contohlah seorang ustaz tu bawa Quran ataupun hadis sahih, kita tolak sebab ustaz, maka kita sama dengan orang Yahudi. Kita rasa ustaz tu macam lekeh je, padahal dia cakap benda yang benar. Yang ke-8, yang ke-9, wajib setiap manusia
mengetahui kebenaran dengan kebenaran, bukan dengan orang yang bercakap. Wajib, saya ulang, wajib setiap manusia mengetahui kebenaran dengan kebenaran, bukan melalui orang yang bercakap. Apa maksudnya itu, Ustaz? Kita tahu benda tu benar sebab benda tu benar, bukan sebab orang yang bercakap. Contoh, bercakap benda yang benar dan ada dalil. Maka dia benar sebab apa yang dia cakap adalah benar, bukan sebab orang yang bercakap. Yahudi tolak Nabi Muhammad sebab apa? Sebab dia nilai kebenaran berdasarkan orang. Kalau Muhammad bawa tak betul, walaupun benar. Itu perangai Yahudi. Dan perangai ni ada dalam masyarakat kita. Masyarakat kita banyak menilai kebenaran berdasarkan orang bercakap, betul kan? Siapa cakap ni? Ustaz tu. Ustaz tu tak boleh pakai. Itu perangai Yahudi. Kita wajib menilai kebenaran berdasarkan hujah, dalil. Walaupun yang bercakap tu orang biasa je. Kadang-kadang mungkin tukang cuci, tapi dia bercakap hadis yang sahih, wajib kita terima. Dan sebaliknya kadang-kadang yang bercakap tu ustaz, profesor, serabang besar, tapi hadis palsu, wajib kita tolak. Jadi Islam mengajar kita nilai kebenaran melalui hujah, bukan berdasarkan orang yang bercakap. Boleh faham? Yang ke-10. Ilmu adalah anugerah Allah yang terbesar. Ilmu adalah anugerah Allah yang terbesar. Berdasarkan ayat an yunazzilallahu min fadli ala man yasha'. Bahkan ilmu jauh lebih baik daripada harta. Kerana ilmu menjaga manusia, tetapi manusia menjaga harta. Boleh? Jadi siapa yang ada ilmu, ilmu akan jaga dia. Tapi siapa yang ada harta, dia akan jadi penjaga harta, jadi hamba harta. Kemudian yang kedua, kelebihan ilmu dibandingkan harta ialah harta bila kita keluarkan, dia semakin kurang. Tapi ilmu bila kita sampaikan, dia semakin bertambah. Kelebihan yang ketiga, ilmu dibanding dengan harta ialah sesiapa yang memiliki ilmu dan menyampaikannya, maka ia akan sentiasa disebut dan pahalanya akan terus berjalan walaupun dia telah mati. Sebaliknya, sesiapa yang mempunyai harta, dia tidak akan disebut setelah dia meninggal dunia. Kecuali tak, Qarun dia sebut tu, Qarun ada harta banyak kan. Jadi Allah sebut nama Qarun sebab dia ada harta ke ataupun sebab dia taghut? Sebab dia melampau disebabkan harta. Jadi Allah sebut nama Qarun bukan sebab dia mulia. Lepas tu kalau kita tengok kan, kalau tengok khalifah-khalifah Islam, zaman para sahabat, zaman Muawiyah, zaman Abbasiyah, biasa nama khulafak tu bila mereka mati, habis. Orang tak kenal dah. Tapi ulama zaman mereka, sampai hari ini kita sebut. Macam Imam Syafi'i, kita sebutkan nama. Tapi tahu tak, siapa nama khalifah ketika zaman Imam Syafi'i? Siapa nama khalifah dia? Tak tahu. Tak tahu.
Sama, saya pun tak tahu. Siapa orang yang paling kaya di zaman Imam Syafi'i? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Tapi orang sebut nama Imam Syafi'i sampai hari ini. Sama juga ulama lain, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Semua tu masa mereka ada khalifah memang terkenal di masa mereka. Tapi bila khalifah mati, orang tak kenal dah nama khalifah. Tapi nama ulama masih sampai hari ini. Mereka dah mati tapi ilmu mereka terus tersebar. Jadi itu bukti bahawa ilmu jadi lebih baik daripada harta. Okey, yang keberapa? 11. 11. Sesiapa yang diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang benarlah. Sesiapa yang diberi ilmu yang benar oleh Allah, maka ia akan menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Sesiapa yang diberi ilmu oleh Allah, maka ia akan menjadi manusia paling mulia di sisi Allah. Dan akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah. Kat dunia ni siapa orang yang paling bersyukur? Rasulullah. Apa tanda dia tu yang paling bersyukur? Dia salat malam sampai bengkak kaki. Solat malam sampai bengkak. Okey. Apa punca Nabi menjadi orang paling bersyukur? Baru je sebut. Sebab dia orang yang paling berilmu. Semakin orang berilmu, semakin dia kenal Allah, semakin dia kenal nikmat Allah, semakin dia bersyukur. Jadi yang jenis tak bangun malam ni orang yang kurang berilmu, yang kurang bersyukur kepada Allah. Semakin kurang ilmu, semakin dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaedah dia. Yang terakhir, yang ke-12. Sesiapa yang sombong di dunia akan diazab oleh Allah dengan azab yang hina. Akan diazab oleh Allah dengan azab yang hina. Okey. Kita sambut tadabbur. Malam ni kita pandang ke bawah dulu. Biasa kita pandang atas. Sebab ayat yang kita sambut duduk kat bawah ada kesilapan teknikal. Okey, ayat 91. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza, dan apabila qila. Saya yakin ni kalau belajar tadabbur setiap malam kan, kemudian kita terjemah harfiah, lama-lama kita akan cekap makna setiap perkataan. Sebab banyak perkataan dalam Quran banyak yang berulang. Banyak yang berulang. Cuba bayangkan setiap malam kita terjemah harfiah kan. Dalam masa setahun banyak perkataan dalam Quran kita akan faham. Okey, wa iza, dan apabila qila dikatakan. Kalau dia berkata qala. Kalau qila, apa beza dia? Apa beza? Qala Rasulullah dengan qila. Ya? Dua-dua fi'il madhi. Ya? Qala telah berkata ia. Okey, qila. Qila telah katakan ia. Ialah apa beza antara dua tu? Orang Nabi yang kata contohnya, Ha? kalau Cina tu orang kata Nabi kata. Bukan. Satu betul, satu salah. Siapa tahu? Jadi apa beza? Dan majhul. Cakap baru. Dan majhul. Majhul. Kila majhul.
Orang tak faham ni apa maju apa maklum ni. Saya nak tahu beza dia. Beza dia ialah bila sebut qala, kita tahu siapa yang berkata. Bila sebut qila, tak tahu siapa yang berkata. Kalau kata qala Rasulullah, kan? Orang tanya, siapa berkata? Kita boleh jawab Rasulullah. Tapi bila ayat qila, orang tanya, siapa yang berkata? Tak tahu. Okey? Sekarang Allah kata apa? Dan apabila dikatakan lahum kepada mereka. Mereka ni siapa? Mereka siapa? Ini cerita Yahudi lagi ni. Dia belum masuk Bani Melayu, masih Yahudi ni. Dan apabila dikatakan kepada mereka, iaitu kepada Yahudi, aminu. Aminu apa makna? Tengok bahasa Arab. Yang biasa kita jumpa, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu. Mi baris atas kan? Yang ni mi baris bawah. Beza baris je, berubah makna. Kalau amanu makna mereka telah beriman. Kalau aminu, jadi apa beza? Kalau amanu past tense, mereka telah beriman. Kalau aminu perintah, hendaklah mereka beriman. Okey? Jadi bila dikata pada mereka orang Yahudi berimanlah, siapa yang berkata? Siapa yang berkata ni? Tak tahu. Ada sebab, nanti saya sebut. Kenapa Allah tak sebut siapa yang berkata? Ada sebab dia. Berimanlah oleh kamu bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apa dia yang telah diturunkan oleh Allah? Kitab apa ni? Al-Quran. Tengok, Allah kata bila dikatakan kepada orang Yahudi berimanlah dengan Al-Quran. Siapa yang berkata ni? Tak tahu. Kenapa Allah tak bagi tahu? Kita nak faham kenapa, apa hikmah dia. Allah tak kata apabila Rasul berkata ke, ataupun apabila sahabat ke, ataupun ulama ke berkata, tapi Allah tak sebut. Ada sesuatu Allah nak bagi tahu. Apa yang diperkatakan lagi penting. Ya? Apa yang diperkatakan lagi penting kepada orang yang tidak. Allah nak mengajar kita, macam tadilah. Allah nak mengajar kita jangan tengok siapa yang berkata. Tapi tengok apa yang dikata. Dikata apa di sini? Beriman dengan Quran. Wajib beriman. Jangan tengok orang. Tengok apa yang itu kaedah tu. Kaedah. Sebab ramai yang salah kaedah, akhirnya dia tak jumpa kebenaran. Sebab dia nilai kebenaran melalui orang. Latar belakang orang tu. Pakaian orang tu. Serban orang tu. Sijil orang tu. Okey. Apa respon orang Yahudi? Qalu, mereka berkata. Nu'minu, kami beriman bima anzala, dengan apa yang telah diturunkan alaina, ke atas kami. Apa dia ni? Tengok, perhati betul-betul. Allah nak bagi tu penyakit ni. Quran tu adalah syifa. Syifa apa? Syifa yang paling besar ialah syifa, iaitu merawat penyakit kufur, syirik kepada Allah. Bukan merawat penyakit kepala lutut. Wa idza batashtum jabbarin.
Ni penyakit paling besar ni, kufur. Tengok Allah kata apa? Bila dikata pada mereka, berimanlah dengan Quran. Apa jawapan mereka? Kami beriman dengan apa yang telah diturun pada kami. Apa dia? Subhanallah. Yang turun Quran siapa? Allah. Yang turun Taurat siapa? Allah nak begitu apa ni? Penipu. Ayat dia beriman dengan apa yang turun pada kami, penipu. Sebab yang menurunkan sama, Tuhan yang sama. Kalau kamu beriman dengan ni, yang ni pun kena beriman sebab Tuhan yang sama. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa yakfuruna, dan mereka ingkar bima wara'ahu, dengan apa yang wara' apa dia? Wara' dalam bahasa Arab asalnya belakang. Kalau depan apa? Amam ke imam? Amam ke imam? Sebab tu imam dia panggil imam sebab dia ada di depan. Kalau duduk kat belakang dia tak panggil imam. Makmum. Jadi wara' ni asalnya ialah belakang. Tapi ada dalam Al-Quran, wara' bukan makna belakang tapi depan. Depan. Contoh dalam surah Al-Kahfi. Kisah yang masa Khidir pecahkan kapal kan. Kemudian bila dia pergi tu ada kapal raja yang zalim. Quran sebut kapal tu wara'. Wara' tu nak kata apa? Belakang ke depan? Belakang orang miskin ke? Kapal raja tu belakang depan orang miskin ke belakang orang miskin? Logiknya duduk depan ke belakang? Depan. Depan. Depan lah. Depan kan? Bila depan lah, dia takut kan? Jadi, dalam Quran dia guna perkataan wara'. Itu wara' makna dia depan. Sama juga dalam ayat ini. Wara' di sini ialah makna depan. Ataupun selepas. Jadi kata orang Yahudi, kami beriman dengan apa yang diturun pada kami iaitu Taurat. Dan mereka kufur apa yang datang di depan Taurat. Apa dia? Quran lagi? Dia selepas Taurat. Sebenarnya orang Yahudi, dia bukan tolak Quran saja. Kitab Taurat pun ditolak. Bahkan dia tuduh Nabi Isa ni adalah anak zina. Anak pelacur. Jadi Yahudi ni bukan setakat Quran ditolak. Injil pun ditolak. Wara' ni mana? Selepas kitab Taurat kami tolak semua. Okey? Wa huwal haq. Sedangkan ia adalah ia ni apa dia? Mana Allah nak bagi tu? Yang dia tolak Quran tu, dia tolak apa? Kebenaran. Kebenaran. Bahkan lagi tak patut dia tolak. Allah kata, Quran tu bukan setakat benar, tapi musaddiqan. Ia membenarkan lima ma'hum. Bagi apa yang bersama mereka. Bersama mereka iaitu kitab Taurat. Okey. Jadi satu Allah nak bagi tahu mereka bercakap bohong. Mereka bercakap bohong bahawa mereka beriman dengan Taurat. Sebenarnya mereka tak beriman. Apa bukti? Buktinya mereka tolak Quran tu hanya membenarkan apa yang mereka beriman. Jadi kalau mereka beriman dengan Taurat, mereka juga wajib beriman dengan, sebab tidak bercanggah langsung. Okey. Satu. Yang kedua, Allah buktikan mereka berbohong. Allah kata, Qul, katakanlah. Allah perintah pada siapa ni? Nabi Muhammad. Katalah, wahai Muhammad. Kata pada orang Yahudi, Qul falima taqtuluna. Qul, katalah, wahai Muhammad, maka kenapa? Lima tu kenapa? Taqtuluna, kamu
membunuh anbiya Allah, nabi-nabi Allah. Yang mana ni? Nabi mana ni? Ha? Nabi-nabi. Min qabl, dari sebelum. Dari sebelum apa? Sebelum Nabi Muhammad. Okey, dia kata dia beriman dengan Taurat kan? Siapa nabi mereka? Banyak tak para nabi Bani Israel yang datang selepas Nabi Musa? Banyak. Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi apa lagi? Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Daud. Dan semua para nabi tu di atas syariat Nabi Musa AS. Kalau di atas syariat Nabi Musa dan mereka juga mengata mereka beriman dengan Nabi Musa, sepatutnya dia buat apa dengan nabi-nabi ni? Dia ikut. Tapi sekarang Allah kata apa? Dia makna apa tu? Dakwah mereka beriman dengan syariat Nabi Musa bohong. Kalau beriman, jangan bunuh. Kalau bunuh, makna kamu tak setuju. Tengok. Di sini Allah nak ajar kita apa dia? Bila nak tolak hujah musuh, cara terbaik ialah guna hujah mereka juga. Hujah mereka apa dia? Mereka beriman dengan kitab mereka. Allah guna hujah yang sama. Okey. Kamu kata kamu beriman dengan kitab Taurat. Dan kitab Taurat ni adalah nabinya adalah Nabi Musa. Dan nabi-nabi yang datang selepas Nabi Musa semua di atas syariat Nabi Musa. Kenapa bunuh? Makna dakwaan kamu adalah bohong. Jadi sebenar kadang-kadang kita nak berhujah ni tak payah fikir hujah yang lain. Guna hujah dia. Macam Nabi Ibrahim kan. Bila Nabi Ibrahim pecahkan berhala, penyembah-penyembah berhala tanya kan, siapa pecahkan berhala ni? Ibrahim guna apa? Hujah mereka juga. Hujah mereka apa dia? Tuhan mereka ni hebat. Sebab tu mereka sembah. Kalau Tuhan kamu hebat, jangan tanya aku, tanyalah Tuhan yang besar tu. Kecengan dia kan. Guna hujah mereka juga. Kalau orang musyriki kata, kami sembah berhala ni bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai perantaraan. Kita nak tolak penyembahan mereka kepada berhala dengan hujah mereka juga. Macam mana? Macam mana? Dia kata kami bukan semua berhala, ini hanya sebagai zulfa, perantaraan. Pertama kita tanya, okey, kalau kamu mendakwa kamu juga sembah Allah, berhala ni hanya sebagai perantaraan. Tanya dia, Tuhan yang kamu sembah tu, iaitu Allah, adakah Tuhan suruh kamu gunakan berhala sebagai perantaraan? Tuhan suruh tak? Kalau Tuhan suruh, boleh tak tunjuk ayat mana? Kalau tak boleh jawab mana, itu adalah nafsu. Yang kedua, kalau kamu kata berhala ni adalah sebagai perantaraan, bila kita guna apa-apa sahaja perantaraan, dia mesti cerdik, dia mesti mendengar, dia mesti melihat. Perantaraan kamu ni mendengar tak? Tak. Melihat tak? Macam mana dia boleh menjadi perantaraan kalau semuanya pekak, bisu dan buta? Okey. Kemudian Allah kata, in kuntum, sekiranya kamu adalah orang beriman. Okey, apa maksud dia ni? Apa maksud ujung ni? Kalau betul kamu beriman, beriman kepada apa? Taurat. Kenapa? Bunuh Nabi. Makna sebenar Allah nak beritahu apa? Kamu tak beriman. Kalau beriman kat sini, jangan bunuh sini. Sebab dalam kitab Taurat, hukum bunuh tu adalah sangat keras. Hukum bunuh orang tak berdosa sangat keras. Dan kalau hukum bunuh Nabi, lagi keras. Maknanya dengan kitab Taurat mereka tak beriman. Okey. Di sini juga saya dah sebut tadi pengajaran di sini Allah tak sebut siapa berkata. Contoh kalau Allah sebut di sini apabila Rasul berkata kepada kamu.
berimanlah. Maka dia akan jadi hujah apa? Rasul tak cakap pun. Rasul cakap pada orang dulu. Betul tak? Bahasa Quran ni boleh meliputi semua. Dan juga pengajaran untuk kita. Bila orang kata qala Allah, qala Rasul, wajib beriman. Bila kita tolak je, kita seperti Yahudi. Kami beriman dengan apa yang mak bapak kami buat. Sama dengan Yahudi. Okey. Kita sambung. Walaqad ja'akum, dan pasti sesungguhnya. Ini pun terbalik sikit daripada bawah naik atas balik. Dan pasti sesungguhnya telah datang kepada kamu Musa bil bayyinat, dengan bayyinat apa dah? Dia sebenar bayyinat dalam bahasa Arab jelas. Ini sebenar dia panggil dalam bahasa Arab sifat. Kalau rumah cantik, sifatnya apa? Rumah dipanggil apa? Dalam bahasa Arab dipanggil mausuf, benda yang disifatkan. Rumah cantik, cantik itu sifat. Rumah tu dipanggil benda yang disifatkan. Okey. Bayyinat ni sifat. Sebenar Allah nak begitu apa dia? Allah nak begitu bil ayati, dengan ayat-ayat yang sifat dia al-bayyinah. Tapi Allah tak sebut ayat. Telah datang pada kamu Musa dengan bukti-bukti yang jelas. Allah tak sebut ayat. Allah sebut hanya sifat. Kenapa Allah sebut sifat saja? Allah tak sebut ayat. Allah nak beritahu ayat tu sangat jelas. Jadi Allah tak perlu sebut ayat. Sebab mesejnya Allah nak beritahu, siapa tolak bukti ini memang kepala dia tak betul. Kenapa? Sebab bukti itu sangat bayyinat. Terang macam matahari. Sebab tu ada satu ayat dalam surah Baqarah. Allah kata apa? La ikraha fid din. Lepas tu? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Okey. Surah Baqarah kan? Cuba terjemah. Ini nama orang yang salah tafsir ni. La ikraha, tidak ada paksaan fid din, dalam agama. Tidak boleh paksa siapa ni? Yang bukan Islam. Tak boleh paksa yang bukan Islam masuk Islam. Kemudian lepas tu Allah beritahu, kenapa tak boleh paksa? Kenapa tak boleh paksa? Sebab Allah kata, qad tabayyana, sesungguhnya telah tabayyan, daripada bayyinat, telah jelas. Ar-rusydu, petunjuk hidayah, minal ghayyi, daripada ghayyi pada. Ghayyi lawan rusydi. Kalau rusydu hidayah, petunjuk. Kalau ghayyi, sesat. Jadi Allah beritahu petunjuk tu sangat jelas dibanding dengan, jadi tak perlu paksa. Boleh faham? Boleh faham? Dia macam ni. Matahari jelas tak? Bila orang tu kata tengah hari, dia kata, Ustaz, itu bukan matahari, itu bulan. Kemudian kita nak paksa juga dia supaya mengatakan itu adalah matahari. Apa akan jadi kalau kita paksa dia? Sia-sia, buang masa je. Sebab matahari itu cukup jelas. Jadi kebenaran Islam cukup jelas. Bukti Allah tu esa cukup jelas. Kalau tak nak beriman juga, jangan paksa. Sebab apa? Otak dia tak betul. Kita jumpa kawan kita, kita bawa kambing. Kan? Semua orang tahu kambing. Kita kata ni kambing. Dia kata, Ustaz, bukan kambing, ini keldai. Dah cukup, balik rumah. Jangan berdebat. Buang masa. Boleh? Otak dah tak betul dah. Okey.
Musa telah datang kepada kamu dengan keterangan yang jelas. Apa dia? Apa dia keterangan yang jelas yang Musa bawa? Satu, kitab dia lah, Taurat. Yang kedua, mukjizat dia, tongkat, tangannya keluar jadi putih, tongkat bertukar jadi ular, tongkat pukul kat batu terpancar air, tongkat pukul kat laut terbelah menjadi lebuh raya. Lagi banyak dalam surah Al-A'raf, Allah sebut ada 9 semua kan. Katak, kutu, belalang, kemudian kemarau di zaman Fir'aun, ada semua 9. Dan bukti itu cukup jelas. Sebab itulah, kalau manusia tengok bukti mukjizat Nabi Musa dengan hati yang waras, dengan fikiran yang waras, tengok satu je tak akan beriman. Tanpa paksaan. Contohnya siapa? Ali saya. Tengok sekali kan? Tengok sekali je, terus sujud. Dan masa tu dia dah yakin pada Allah, dia tak takut dah hilang pekerjaan, diugur oleh Fir'aun, bahkan dibunuh dia tak takut. Sebab bukti Allah tu Esa sangat jelas. Tapi Fir'aun tengok mukjizat yang sama, di tempat yang sama, waktu yang sama, tapi tak terbuka. Beza tak antara Fir'aun dengan tukang sihir? Tengok benda yang sama, di waktu yang sama, tempat yang sama. Tukang sihir terus sujud, beriman. Fir'aun lagi sombong. Apa punca Fir'aun sombong? Yalah, tukang sihir pun asal tak kenal juga. Tapi kenapa sama-sama tengok mukjizat yang sama, tukang sihir terus tanpa ambil masa, terus sujud. Penghalang Fir'aun daripada menerima hidayah Allah ialah sombong, ego. Sebab Fir'aun ada kuasa. Adapun tukang sihir tak ada kuasa. Jadi bila tak ada kuasa, jadi lebih mudah untuk menerima hidayah. Okey. Telah datang kepada kamu ni siapa? Yahudi zaman siapa ni? Okey. Yang datang siapa? Musa ni sebenarnya datang pada Yahudi zaman Nabi Muhammad ke zaman Musa? Tapi kaum ni Yahudi zaman kenapa? Sepatut Allah kata apa? Dalam ayat sepatut macam ni. Walaqad ja'ahum mereka. Yahudi zaman Musa kan? Tak. Yahudi zaman Nabi Muhammad. Musa telah datang pada kamu. Kenapa? Sebab Yahudi zaman Nabi Muhammad semua setuju dengan perbuatan Yahudi zaman Nabi Musa. Yahudi zaman Musa kufur kepada Musa, kufur kepada Allah, tak bersyukur. Dia setuju, maka seolah Musa juga datang pada mereka. Mereka dengan Yahudi zaman Musa 2 kali 5, 5 kali 2. Bila kita setuju dengan orang dulu, kita pun akidah sama dengan orang dulu. Okey, kemudian lepas datang keterangan, semua kemudian ittakhastum, kamu telah menjadikan ataupun mengambil ijlah. Ijlah apa dia? Dia ijlah ni waladul baqarah, anak lembu. Tapi di sini patung lah. Dan patung ni dia buat daripada apa? Emas dan perak. Yang dia dapat daripada mana? Ada pendapat dia kata dia pinjam daripada keturunan Fir'aun. Bila dia buat patung ni, patung lembu? Ni. Kemudian mereka mengambil anak patung berbentuk lembu min ba'dihi, dari selepasnya. Selepas siapa ni? Selepas Musa pergi. Apa maksud di sini? Bila Samiri dan pengikut Musa membuat patung berhala setelah Musa tak ada, pengajarannya apa? Musa pergi je dia buat. Dan Musa pesan kan, masa Musa sebelum pergi dia pesan kepada siapa? Harun. Tapi mereka tak dengar cakap Harun. Bahkan dalam Quran mereka kata,
kami akan terus menyembah berhala ni sampai Musa balik. Makna dia tak peduli langsung apa arahan Nabi Harun. Di situ menunjukkan apa? Tapi Nabi Harun pun Nabi juga. Menunjukkan kehebatan Nabi Musa. Masa Musa dia tak berani buat. Musa tak ada je dia buat. Harun dia tak kisah. Tengok kehebatan orang tu kadang-kadang jadi penghalang untuk manusia syirik. Ada kehebatan. Lepas tu bila Musa balik, tengok mereka sembah berhala. Musa buat apa dengan berhala ni? Musa bakar kemudian tabur ke laut. Musa dia ada kehebatan. Jadi pemimpin kena ada kehebatan. Okey. Wa antum zalimun, dan kamu zalim. Kamu zalim. Zalim ni apa maksud dia? Apa kezaliman mereka? Buat ni. Satu, zalim. Yang kedua, Allah nak beritahu ni. Bodoh. Sebab apa bodoh? Sebab yang dia sembah tu ialah yang dia buat. Bodoh tak? Dia kalau orang cerdik, dia sembah siapa? Kalau orang cerdik lah, dia sembah siapa? Orang yang Tuhan yang buat dia lah. Tuhan yang boleh bagi manfaat, Tuhan yang boleh menolak mudarat. Itu orang cerdik. Tapi bila dia sembah benda yang dia buat sendiri, nampak sangat akal dia tak waras. Okey. Kemudian wa iz akhazna. Dan ingatlah ketika mana akhazna, kami mengambil misaqakum, perjanjian, dengan kamu. Ini Allah dah sebut sebelum ni, kita pun dah belajar kan, cuma ada beza sikit je. Ingatlah kami mengambil perjanjian dengan kamu, dan warafa'na, dan kami angkat fauqakum, atas kamu, iaitu atas kepala kamu, At-Tur, bukit Tur. Apa nama ni? Tur Sina. Bukit Tur tempatnya di Saina. Allah sebut dalam surah apa nama tempat bukit ni? Wattini wa zaitun watturi Sinin. Okey. Ketika kami angkat gunung Tur ke atas kepala mereka, kemudian Allah kata khuzu, ambillah ma'atainakum, apa yang kami beri kepada kamu. Apa dia yang Allah bagi pada Bani Israel? Taurat. Dan Allah kata ambil dengan apa? Biquwwah. Sebelum ni kita dah jumpa ni. Apa maksud dengan kuat? Sungguh-sungguh apa tu? Pegang macam mana? Dia tiga. Ambil dengan kuat, iaitu pertama baca sungguh-sungguh, faham sungguh-sungguh, amal sungguh-sungguh. Itu makna kuat. Jangan tambah satu lagi, lepas tu simpan sungguh-sungguh. Dan tempat tinggi sungguh-sungguh. Sampai nak ambil pun tak boleh. Kemudian wasma'u, dan dengarlah. Dengar ni dalam bahasa Arab ada dua. Dengar ada dua. Satu, dengar tak dengar. Yang kedua, dengar. Dengar tak dengar ialah sama ada dengar tak faham ataupun dia faham tapi tak buat. Itu Tuhan kata tak dengar. Selagi mana dia tak faham, selagi mana dia tak buat, sebenarnya dia belum dengar.
Jadi maksud wasma'u di sini ialah dengar, faham dan amal. Haram kita mendengar tapi tak faham. Dan kita dengar, kita faham tapi tak amal, lagi haram. Dalilnya adalah surah Al-Anfal. Allah kata apa? 20, ayat 21 ke 25. Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ada tak? Ayat 21. Jadi dengar tapi tak faham, hukumnya haram. Ataupun faham tapi tak buat, hukumnya haram. Apa dalil ayat ni? Allah kata wala takunu, jangan kamu jadi. Bila Allah sebut jangan tu makna haram. Macam Allah kata wala taqrabuz zina. Jangan kamu jadi kallazina, seperti orang yang qalu berkata sami'na, kami dengar, tapi Allah kata wahum la yasma'un, sebenarnya mereka tak dengar. Macam mana tu? Dengar tapi tak dengar. Dengar tapi tak faham, ataupun dengar faham tapi tak. Dah 10 tahun dia dengar, macam tu lah. Jadi ni macam Yahudi. Allah kata ambil kitab ini dengan sungguh-sungguh, baca, faham dan amal sungguh-sungguh. Lepas tu Allah kata dengar dan faham. Apa jawapan mereka? Qalu, mereka berkata sami'na, kami dengar, tapi wa asayna, dan kami asayna, kami engkar. Asayna daripada maksiat. Tengok. Dia dengar tapi engkar. Orang beriman beza kan? Orang beriman bila dengar dia kata apa? Sami'na wa ata'na. Jadi syarat nak taat mesti apa? Tak, dia sebelum ata'na sami'na. Jadi tak mungkin ada ata'na melainkan sebelum tu mesti sami'na. Nampak tak proses tu? Sami'na wa ata'na. Ata'na tak mungkin berlaku melainkan setelah. Jadi sami'na, kami dengar. Dengar yang mana? Dengar yang faham. Okey. Jadi mungkin tak kita taat tapi tak faham? Tak mungkin. Mustahil. Yang kamu baca dengan Quran, kamu dah taat semua tak? Dah. Dah faham tak? Tak faham. Bohong. Sebab taat mesti didahului oleh. Bahkan nak engkar ni. Nak engkar pun syarat dia kena faham. Sami'na, kami dengar, kami faham, tapi kami engkar. Kalau dia tak faham, macam mana dia engkar? Nak engkar mesti jelas kan? Betul? Okey kah? Jadi kalau Yahudi, sebelum dia engkar, dia faham tak? Okey. Orang Melayu pula, yang dia engkar, dia faham tak apa yang dia engkar? Jadi mana lebih baik? Saya tak tahu. Dua-dua tak baik kot. Okey, kemudian Allah begitu. Apa sebab ni? Mereka degil sangat ni. Dah dengar, dah faham. Tapi engkar. Di sini ulama beza pendapat ni. Adakah mereka sebut dengan mulut, kami dengar, kami engkar? Ataupun mereka sebut dengan mulut, kami dengar sahaja. Orang yang kami engkar ni tak tersebut dengan mulut. Dia lakukan dengan perbuatan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, dia sebut dengan mulut, kami dengar dan kami engkar. Mulut dia sebut betul-betul depan Nabi Musa. Dan itu bukan satu perkara yang pelik kepada Bani Israel. Kan dia pernah minta depan Musa kan, kami tak akan beriman dengan engkau sehingga kami nampak Tuhan. Kemudian Allah begitu sebab kenapa mereka degil sangat. Wa usribu, dan mereka usribu apa dia?
Daripada syariba minum. Saya tak tahu dia terjemah apa tu. Dia terjemah maksud lah. Dia terjemah maksud tu. Kalau kegemaran, dia terjemah maksud. Tak apa, kita terjemah harfiah dulu. Dan mereka diberi minum. Fi qulubihim, dalam qulubihim, hati-hati mereka, al-ijla. Ijla apa tadi? Patung anak lembu. Patung anak lembu. Bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Boleh faham tak? Apa maksud ni? Mereka diberi minum apa? Patung. Betul tak mereka minum patung? Bukan. Apa maksud? Tapi kenapa Allah guna kata minum? Tengok bahasa Al-Quran. Allah boleh juga guna perkataan apa? Wa ahabbu, mereka cinta ke patung. Tapi Allah tak guna perkataan cinta. Allah guna perkataan mereka diberi minum, dalam hati mereka patung. Pelik eh? Apa dia? Meresap. Bila kita minum, kita rasa apa? Minum air ke, tertarik ke, rasa apa? Minuman tu meresap dalam badan kita kan, rasakan. Rasa sedap dan rasa puas. Lepas tu terfikir nak minum lagi. Jadi Allah nak beritahu mereka sembah berhala ni seolah mereka seronok minum minuman. Satu benda yang sangat-sangat menyeronokkan. Bila minum, menyirap masuk dalam satu badan. Mana cinta mereka pada patung sama cinta mereka pada minuman. Meresap masuk. Oh, bahaya kan? Apa bukti mereka ni sangat cinta nak sembah patung? Sampai Allah buat contoh seolah macam patung tu macam mereka ketagih pada minuman. Apa contoh? Bila mereka selamat daripada Firaun kan, baru je selamat. Dan mereka nampak sendiri Firaun dengan tentera dia semua mati. Mereka selamat daripada kezaliman Firaun berpuluh tahun. Tiba-tiba baru je tengok satu kaum sembah berhala. Apa dia minta dengan Musa? Maknanya ketagih tu, tak sabar-sabar dah. Ni tak sabar-sabar, tunggu Musa cabut je terus. Samiri dia kata dia buat patung tu, dia kata pengikut, Musa ni tak balik dah. Musa sebenarnya tak faham siapa Tuhan yang sebenar. Inilah Tuhan dia ni, Ijlah ni. Tuhan kamu, Tuhan Musa inilah. Tapi Musa nasya, Musa tak tahu. Oh. Apa dia? Yalah, memanglah. Yahudi Tuhan boleh salahkan. Syaitan salahkan siapa bila Allah melaknat dia? Disalahkan siapa? Allah. Fabima aghwaytani, dengan sebab engkau sesatkan aku akan sesatkan hamba engkau. Ada sifat apa? Sifat macam Kelantan, gedebel. Gedebel tu samsing lah. Dengan Tuhan pun dia samsing. Okey, kul. Katakanlah wahai Muhammad. Bi'sama kita dah jumpa semalam. Apa mana? Lawan dia apa? Nikmah. Katalah wahai Muhammad, bi'sa, seburuk-buruk apa yang iman kamu suruh. Apa yang iman kamu perintah. Bihi dengannya. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu adalah mukminin, orang-orang beriman. Apa maksud ayat ni?
Ni, kul bi sama ya'murukum bi imanukum. Siapa boleh faham? Apa? Dan sekarang Allah perintah pada Nabi, kul, bila Allah angkat gunung kan, bila angkat gunung tu atas kepala mereka, mereka beriman tak? Allah kata berimanlah dengan kuat, dengan sungguh-sungguh kan. Mereka beriman kan? Di sini Allah nak beritahu apa ni? Orang Yahudi ni kalau beriman pun dia terpaksa beriman. Itu perangai Yahudi. Kalau sukarela tak. Letak pistol kat sini baru beriman. Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu kan dia mengakukan dia beriman kepada Allah, iaitu melalui kitab Taurat. Maka Allah suruh Nabi beritahu ataupun Allah nak tempelak mereka. Seburuk-buruk iman kamu yang memerintah kamu ialah iman suruh sembah berhala, anak patung. Itu iman yang paling buruk lah. Sebenarnya Allah nak sindir. Bila iman dia suruh benda baik ke jahat? Tapi iman orang Yahudi ni suruh benda apa? Jahat satu. Yang kedua, suruh benda yang paling-paling bodoh. Iman dia kata buat berhala, lepas tu sembah berhala yang kamu buat. Lepas tu Allah kata bi sama seburuk-buruk iman. Kalau itulah iman. Boleh? Ada tak perangai itu dalam masyarakat kita? Adakah? Meratik lelaki dengan perempuan. Siapa suruh? Inilah tanda keimanan kami. Samalah seburuk-buruk iman. Okey? Cukup ah? Ada juga yang mengatakan kenapa tak solat? Jawapannya apa? Sebab iman kami dah sampai tahap makam paling tinggi. Iman kami dah sampai tahap yakin. Yang solat ni semua tak yakin. La ikrah fiddin. Dia Nabi pun solat lagi kan? Mana Nabi tu iman dia tak sampai tahap dia lah. Okey, ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdasarkan ayat tadi ya. Wa'id akhadna mitsaqakum, kami mengambil perjanjian. Apa maksud kami mengambil perjanjian itu? Adakah bermakna arahan dalam Taurat ataupun macam mana? Dia antaranya perjanjian dalam kitab Taurat lah ataupun kitab masing-masing. Antaranya juga ialah perjanjian antara manusia dengan Tuhan ketika di alam roh. Kita dah sebutkan perjanjian ada 5 peringkat semua. Jadi ada perjanjian ketika kita dalam alam roh. Ada perjanjian yang Allah perintahkan iaitu melalui kitabnya. Kalau kita Al-Quran, kalau Yahudi Taurat. Kalau Nasrani melalui kitab Injil. Jadi apa yang Allah sebut perjanjian itu semua ada dalam kitab mereka. Dan ayat sebelum ni Allah bukan setakat Allah kata kami ambil perjanjian, tapi Allah kata mereka summa aqrartum, kemudian kamu bersetuju, kamu berikrar wa antum tashhadun, dan kamu menyaksikan perjanjian tersebut. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, ada tak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain sebab yang mereka ni bunuh para nabi yang Nabi selepas Nabi Musa tu? Atau sebabnya semua sama aja secara umum, iaitu mereka tak terima kebenaran maka mereka bunuh Nabi? Ya, sebab sama aja. Maknanya kalau dia tolak Nabi Muhammad, dalam Quran sebut sebab dengki kan? Sebab dengki, kenapa?
Sebab Nabi Muhammad bukan daripada bangsa mereka. Tapi bila mereka bunuh juga Nabi yang daripada bangsa mereka, sebenarnya sebab bangsa tu bukan sebab utama. Bukan sebab utama, tapi sebab al-kibru, sombong. Sombong. Kalau ke bangsa, Yahudi sepatut terimalah Nabi Isa. Sebab Nabi Isa pun daripada Bani Israel. Tapi mereka sama sendiri pun, Yahudi dengan Nasrani sama-sama Bani Israel bergaduh. Bahkan Yahudi, sama-sama bangsa mereka pun bergaduh. Dia senang je, kaedah dia macam ni. Allah sebut dalam Quran. Boleh buka surah Baqarah. Boleh buka surah Baqarah ayat 137. Satu tiga tujuh. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa in amanu bimisli ma amantum bih faqad ihtadaw. Ini cerita Yahudi dan Nasara juga. Allah kata fa in amanu, kalau mereka tu beriman macam mana ni? Bimisli ma amantum bih. Beriman seperti kamu beriman. Kamu tu siapa? Nabi dan para sahabat. Jadi kalau Yahudi ke Nasrani beriman sama dengan sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka akan dapat hidayat. Lepas tu Allah kata apa? Wa in tawallaw, dan sekiranya mereka berpaling, Yahudi ke Nasara ke berpaling, apa akan jadi? Fa innahum fi shiqaq, mereka pasti dalam perpecahan walaupun sama-sama mereka. Yahudi dengan Yahudi, Yahudi dengan Nasara, Nasara sama Nasara, pasti akan berpecah. Puncanya satu je, sebab berpaling daripada kebenaran. Sebab tu lepas tu Allah kata apa? Fasayakfikahumullah. Bila mereka berpecah, orang beriman akan rasa apa? Mereka berpecah, mereka bergaduh, orang beriman rasa risau. Allah pun bagi jaminan. Fasayakfikahumullah. Allah akan jaga kamu. Cukup Allah sebagai penjaga kamu, orang beriman. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, ada soalan lagi daripada Zoom? Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Warafa'na fawqakum tu. Ya. Diangkat unsur itu betul-betul diangkat ataupun sebagai gambaran ketegasannya. Okey, kita dah sebut dalam mentafsir ayat yang lepas, ada dua pendapat. Pertama, pendapat pertama mengatakan itu hanya simbolik sahaja. Allah tak angkat. Pendapat yang kedua, Allah betul-betul angkat. Dan pendapat yang kedua lagi tepat dan lagi sahih berdasarkan surah Al-A'raf ayat 171. Surah Al-A'raf ayat 171. Allah sebut secara jelas, wa iz nataqnal jabal. Ingatlah ketika mana kami goyang gunung untuk diangkat. Jadi pendapat paling kuat Allah betul-betul angkat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini dalam chat ni, masih adakah orang-orang yang dikatakan ahli kitab yang di setengah tempat di negara barat lelaki muslim diizin bernikah dengan wanita Kristian atas alasan orang Kristian ada ahli kitab? Adakah ini dibenarkan dari Islam? Dia pendapat yang paling kuat lah. Pendapat paling kuat. Ahli kitab akan ada sampai bila-bila. Sebab Allah sebut halal kita makan sembelihan ahli kitab setelah mereka kufur kepada Allah. Setelah mereka menuduh bahawa Isa itu ada anak Tuhan. Setelah mereka kufur, keluar turun ayat halal sembelihan mereka dan boleh kahwin wanita daripada ahli kitab. Jadi ulama mengatakan hukum tu berterusan sampai bila-bila. Tak ada satu pun dalil Quran ke hadis yang mengatakan yang halal kahwin dengan wanita ahli kitab hanya di zaman Nabi, tak ada dalil. Bahkan dalil yang jelas ialah sepanjang masa.
termasuklah sembelihan. Siapa yang kata hanya untuk zaman Nabi, bercanggah dengan ayat Quran. Sebab ayat yang menghalalkan kahwin dengan wanita ahli kitab ialah ketika ahli kitab dah menyeleweng. Ketika mereka dah ubah kitab, ketika mereka dah kafir. Wallahu a'lam. Ahli kitab wanita sahaja yang boleh berkahwin dengan lelaki muslim. Adapun wanita muslimah haram kahwin dengan lelaki ahli kitab. Soalan pasal akikah. Ustaz, bab akikah untuk lelaki 2 ekor. Jika kita buat seekor tahun ni, seekor lagi tahun depan. Adakah akikah dikira 2 ekor untuk anak? Dia sebenarnya akikah ni pendapat paling kuat adalah sunat. Sunat. Dan sunat tu bila? Yang paling baik ialah hari yang ke-7. Tapi kalau kita tak mampu, tak payah buat. Kalau tak mampu, tak payah buat. Sebab hukumnya hanya sunat. Ada orang mengatakan sampai dah tua pun kalau nak buat boleh. Tapi tak ada dalil. Kalau kamu dah tak mampu, kenapa nak buat juga? Tak payah buat, benda sunat. Orang kita ni kalau sunat, rajin sangat. Yang wajib berterabur kan. Salam Ustaz, bolehkah solat tarawih 4 rakaat je? Solat tarawih 4 rakaat sahaja? Boleh, ada hadis. Yang Aisyah berkata Nabi ada ketika Nabi solat 4. Sebab tu ada setengah orang buat 4 rakaat 1 salam. Tapi ada tahiyat awal lah. Boleh. Dan nak buat dua-dua pun boleh. Sebab ada hadis Nabi kata salatul laili masna. Solat malam adalah 2. Dia pendapat paling kuat ni. Bilangan tidak ada dalil yang jelas yang menghadkan bilangan solat tarawih ataupun solat malam. Siapa yang mengambil bilangan yang Nabi solat, sebenarnya dia menyalahgunakan angka yang Nabi solat. Sebab apa? Dia ambil angka saja. Tapi kualiti solat Nabi solat daripada tengah malam sampai subuh. 2 rakaat 5 juzuk. Kenapa solat 9? Kenapa solat 11? Ikut sunnah Nabi. Pukul 9.30 habis. Tak. Sebab itulah yang terbaiknya apa dia? Yang terbaik kalau kita tak boleh nak berdiri lama, nak solat lama, tambah rakaat. Jangan 11. Ini sebelah bilangan sama dengan solat Nabi. Tapi 3 kul. Tak betul. Sebab tu ada pendapat mengatakan kenapa Umar jadikan solat tarawih 20. Sebab dia tengok orang yang masuk Islam semakin ramai. Dan kebanyakan mereka bukan Arab. Jadi mereka tak mampu berdiri lama. Maka Umar banyakkan bilangan rakaat dan pendekkan bacaan. Supaya seimbang. Ada lagi soalan daripada Zoom? Tak ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah tata cara untuk berdoa ketika sujud? Perlukah berselawat ketika berdoa dalam sujud? Tak perlu. Kalau kita berselawat ketika sujud, jadi satu perkara bid'ah. Tak pernah dibuat oleh Nabi. Nabi hanya berkata apa? Aqrabul abdi ilallah wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Nabi kata sedekat-dekat hamba kepada Allah ialah ketika dia sujud, maka perbanyakkan doa. Perbanyakkan doa. Nabi tak kata selawat dulu ke, tak ada. Dan antara doa ketika sujud yang ada doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu zikir ketika sujud sekaligus ada doa. Di hujungnya Allah maghfirli. Dan Nabi suruh perbanyakkan doa sujud yang mana ni? Nabi tak sebut sujud terakhir. Setengah kita dia fokus sujud akhir je, baru dia baca doa. Tak betul. Nabi kata perbanyakkan doa ketika sujud. Sujud mana? Mana-manalah. Kalau kita solat 2 rakaat, berapa sujud?
4 sujud. Kalau solat 4 rakaat, setiap kali sujud kita baca doa ringkas saja, Allah maghfirli. Kemudian sujud kedua, warzuqni. Sujud ketiga, warhamni. Pecah-pecah yang antara 2 sujud tu. Wallahu alam. Oh, maknanya Mana apa? maknanya boleh ni lah, boleh berdoa untuk terang hati dalam sujud tu. Boleh tak ada masalah. Nabi kata perbanyakkan, bukan setakat Nabi suruh, Nabi kata perbanyakkan. Jadi bebas kita nak minta doa apa. Oh, okey. Jazakallah khairan Ustaz. Wa anti fajazakillahu khairan. Okey, cukup kita jumpa besok insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.